Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa natubu ilayhi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du. Kita mulakan dengan kitab Al-Fatihah. Yang dihormati ahli jawatan kuasa surau menaris, pengurusi, setiausaha, imam, bilal dan lain-lain, dan juga hadirin yang hadir pada malam ni, dan juga yang mungkin berada kat rumah tengok secara online. Jadi alhamdulillah pada malam ni kita kembali menyambung kuliah kita yang tertangguh sejak daripada bulan akhir bulan Februari, sebab bulan Mac tak sempat. Tapi bulan lepas mungkin ada yang tak perasan, surau dah mulakan kuliah secara online dalam Facebook. Tapi mungkinlah tak semua orang ada Facebook, dan tak semua orang, kalau ada pun tak semua layan. Mungkin dia tak biasa dan sebagainya. Jadi dah mulalah bulan lepas, dan kita dah sambung satu bab pada bulan lepas, iaitu satu bab daripada awal sampai habis, iaitu bab yang kelima, iaitu bab pada menyatakan fi syaibi ma bumanjaa fi syaibi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bab berkenaan uban. Jadi bulan 2 tu kita dah sentuh sikit bab ni, permulaan ni. Tapi kita ulang balik dan habis pada bulan lepas. Jadi mungkin tak ramai yang dengar, jadi kita ulas sedikit konklusi ataupun kesimpulan daripada bab lepas. Jadi sebelum tu lah saya nak ulas satu perkara ataupun isu yang surau ni ada solat Jumaat. Ada. Dan isu baru-baru ni bukan barulah, beberapa minggu lepas bila ada jemaah, bukan jemaah sinilah, jemaah surau tempat lain, masjid. Bila mana dia katakan berkenaan solat Jumaat ni, boleh tak kalau saya ni, dia lah, dia ni orang masjid, orang JK, boleh tak kalau saya ni tak datang masjid untuk solat Jumaat? Saya tak datang untuk solat Jumaat sebab leceh, isi SOP lah, isi borang online lah, SOP lah, macam-macam. Sebab leceh ni, kalau isi pun belum tentu dapat lah, berebut lah. Jadi boleh tak kalau saya tak isi ataupun tak pergi masjid, saya tunggu je kerajaan bagi semua boleh datang, dan juga tunggu je kerajaan kata tak payah ikut apa SOP ke, baru saya datang, boleh tak? Jadi kata-kata ni kalau datangnya daripada orang yang tak mengaji, tak pergi, tak rajin datang sembahyang jemaah, yang tak rajin datang kuliah, tak pergi. Tapi kalau datang daripada mulut orang yang mengaji, orang yang datang kuliah, jadi maksudnya apa yang dia dengar selama ni tak masuk perut lah. Selama ni belajar berkenaan syariat, tapi akhirnya dia tak membawa kepada dia ni berpegang pada syariat, berpegang teguh pada syariat. Kita belajar ni biar sampai jelas.
Dan akhir sekali kita ni menjadi orang yang mendokong syariat. Bukan sekadar nak asalkan boleh solat, asalkan boleh semain Jumaat, tapi dia punya himmah tu, semangat nak mendokong syariat tu tak ada. Dia akhir sekali dia rasa kesungguhan dia dalam nak mengerjakan ibadah tak ada. Selama ni dia rajin datang semain jemaah, selama ni datang majlis ilmu, tak tahu sebab apa. Sebab semangat tu ikut orang ke? Semangat tu sebab orang calonkan dia ke? Jadi tak tahu. Jadi sepatutnya tak keluar mulut perkataan ni daripada mulut orang mengaji. Saya tak kata pada, bukan nak kata kita ni kena rasa lagi baik daripada orang yang tak ngaji. Bukan kita nak kata kita kena claim kita baik. Tak, kita sepatutnya mentaliti tak boleh sama lah macam orang yang tak ngaji. Bukan yang nak kata kita lagi baik, tapi sepatutnya tak boleh ada fikiran macam ni. Tak sepatutnya. Bukan nak condemn kat orang yang mengaji ni, tapi maksudnya sepatutnya apa yang kita belajar selama ni, bila dah lama tu, dia jadi satu kefahaman jelas, dipasakkan dalam hati. Selama ni kita belajar, dan ilmu tu menjadikan kita ni sama ada tak bermudah-mudah dalam agama ataupun tak jadi ekstrim. Bila dah ada pemikiran macam ni, tak nak semain Jumaat sebab leceh, alasan leceh. Dalam kaedah fiqh ada sebut al-maisur la yasqutu bil ma'sur. Al-maisur perkara yang mudah, la yasqutu bil ma'sur, tidak akan gugur sama sekali bil ma'sur, dengan perkara yang rumit, perkara yang leceh ataupun perkara yang leceh lah, menyusahkan. Benda menyusahkan ni dalam Islam secara dasarnya dianggap sebagai satu rukhsah. Bila kita nak musafir rasa susah, boleh qasar dan sebagainya, banyak rukhsah dalam agama ni. Tapi bila bukan semua benda susah kita ni boleh diterima. Jangan kata susah lah, leceh lah, kita boleh jadikan dalil, kan? Lagi-lagi benda tu bila berkait dengan perkara yang mudah. Mudah ni pula bukan maksud mempermudahkan. Mudah ni maksud kita boleh buat. Boleh buat maksudnya bukanlah kita ni kita nak semain Jumaat tapi kita sakit, terlantar, demam, ataupun kita nak semain Jumaat tapi rumah kita ni sangat jauh daripada masjid. Tu dia susah lah, susah yang dibenarkan syarak. Tapi dia ni tak ada alasan, tapi dia bagi alasan susah dia apa? Susah dia leceh nak isi borang, leceh nak isi borang online. Apa lagi? Dia rasa leceh lah nak ikut SOP. Benda ni menyusahkan. Benda ni bukan susah, tapi bagi dia menyusahkan, merumitkan. Jadi akhirnya dia baru susah, tak pergi. Jadi kalau benda ni difahami secara kaedah, benda yang mudah kita boleh buat tapi kita tak nak buat, sedangkan ia tak gugur Jumaat tu. Contoh kat sini Jumaat ataupun apa-apa kewajipan, contoh lain dalam kaedah ni, dia ni tak hafal Fatihah. Dia tak hafal Fatihah 7 ayat tu. Contohlah, tak hafal Fatihah. Tapi bila mana solat, dia cuma hafal 1 ayat je ataupun 3 ayat, lebih kurang. Dia cuma hafal beberapa ayat. Tapi bila solat, dia tak baca Fatihah. Dia baca je. Dalam ada pandangan ulama pun disebutkan kalau tak hafal Fatihah boleh baca zikir-zikir lain ataupun surah. Surah-surah yang boleh kata kadang sama kadang Al-Fatihah, boleh ganti zikir-zikir wirid. Tapi kalau dia hafal Fatihah tapi cuma 1 ayat je ataupun 3 ayat tak habis, sebenarnya bagi dalam kaedah fiqh wajib dia baca juga. 3 ayat tu wajib dia baca. Tak boleh jadi alasan dia tak hafal. Saya tak hafal surah ni, tak hafal separuh. Jadi alasan dia ni tak baca langsung. Salah. Kalau ikut ilmiah dia salah kat sini. Sebab apa? Benda wajib mesti dibuat. Setakat mana mampu yang dilakukan. Bukan terus saya tak mampu terus tak buat. Bukan tu cara dia.
Samalah kaedah dia tutup aurat. Tak boleh tutup aurat semua. Kain tak ada. Telanjang bulat. Yang duduk kat tengah padang pasir. Tiba-tiba orang lalu. Perempuan, ada perempuan lalu. Tiba sebab kita tak boleh tutup, kita pun pergi tunjuk kita punya burung. Tunjuk burung. Sebab apa? Sebab aku dah tak boleh tutup. Biarlah. Apa beza aku tutup pun nampak agak. Boleh nampak kat aurat tu. Jadi kalau kita fikir logik, tak betul lah. Gila lah bila orang cakap sebab tak boleh tutup lah mana yang boleh. Jadi sama je kaedah tu. Bila mana kita nak buat apa-apa kewajipan sekalipun, usaha tu penting. Usaha tu wajib. Jadi bila kerajaan bagi buat solat Jumaat tapi dengan syarat-syarat tertentu, sedangkan kita kena tahu solat Jumaat ni wajib buat. Tapi bila ada syarat tertentu, bila ada had tertentu, kita wajib buat juga setakat mana kita mampu sampailah jelas kita tak boleh buat. Tak boleh give up awal-awal. Itu dah masuk golongan yang meringan-ringankan perintah agama. Suruh buat macam-macam lah. Ada suruh isi borang online, ada suruh siapa cepat dapat. Jadi macam-macam cara. Ikut je dulu. Maksudnya bila dah jelas tak boleh ikut, tak boleh buat, barulah kita solat zuhur. Bukan terus solat zuhur. Kita bagi alasan, saya leceh, saya tak pandai isi borang ni, saya tak pernah main WhatsApp pandai lah, tapi isi borang ni saya tak pernah buat. Dia ada setengah orang kan dia jenis leceh bila nak buat benda baru Jadi dia bagi alasan tu tak nak buat. Dan kan solat Jumaat ni solat fardu yang paling afdal. Jumaat ni 5 waktu ni yang paling afdal apa? Yang paling afdal Jumaat tu paling tinggi. Kalau kita rasa nak tinggal solat maghrib, tinggal solat isyak tu dah rasa bersalah lah sebab wajib. Solat Jumaat apatah lagi, dia nombor 1. Baru solat subuh, baru solat asar lepas tu. Ikut dia punya ranking solat fardu. Tapi yang ni dalam hal ni kalau kita faham, kita ni ada fahaman nak menjunjung syariah tu, nak berpegang teguh dengan syariah, lagi-lagi untuk diri kita, nescaya kita takkan berwenang-wenang semudah. Umpamalah ni perumpamaan macam kita nak berak lah. Nak berak macam mana pun tandas tu jauh, tapi dah tak tahan ni. Tapi punyalah kita bersungguh tu, kita akan pergi lari pergi tandas tu. Pergi lari. Padahal boleh je, tak ada orang kat sekeliling, boleh je kita buang kat longkang sebab lagi dekat. Tapi kita tak kira, kita lari juga nak kejar kat tandas tu. Tu kita punya hak, apatah lagi hak Allah untuk kita penuhi. Jadi perkara ni perlu dititik beratkan lah. Sebab dia kalau orang tak ngaji tak apa lagi. Tapi kalau orang ngaji ada fahaman macam ni, tak betul lah. Tak betul. Jadi itu perkara yang perlu kita ambil perhatian. Itu isu semasa lah. Isu semasa ada berbangkit tak besar mana. Mungkin tak penting mana, tapi sebenarnya bagi kita penting. Okey. Bab uban. Yang kelima pada sebelum ni kita dah sebut kan, berkenaan uban, yang mana uban ni adalah fitrah yang Allah SWT telah tetapkan pada manusia. Bagi setengah daripada kita beruban. Jadi kita kena tahu uban ni adalah fitrah. Dia bukan hal yang memalukan. Kadang setengah orang dia dah tua tapi dia rasa dia nak dia rasa macam dia tak patut, dia tak patut tunjukkan ketuaan dia. Jadi dia pun warnakan warna hitam, ataupun dia ni ialah tipu. Dia kata ada usul-usul tadlis, menipu. Dia tipu orang nak tunjukkan dia ni muda. Dan kan kena tahu bahawa uban ni adalah fitrah. Seperti mana Allah SWT sebut kan di dalam surah Ar-Rum, firman kan, Allahu allazi khalaqakum min dha'fin thumma ja'ala min ba'di dha'fi quwwatan thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Allahu allazi khalaqakum, sesungguhnya Allah menjadikan kamu ni min dha'fin, daripada lemah, daripada bayi. Thumma ja'ala min ba'di dha'fi quwwah, daripada lemah tu menjadi kuat. Bila dah daripada baby tu makin kuat lah. Boleh berjalan,
thumma ja'ala min ba'di thumma ja'ala min ba'di quwwatin dha'fa wa syaibah. Dan bila mana dah jadi kuat, fitrah manusia jadi lemah. Hebat mana pun Muhammad Ali tu, waktu zaman kegemilangan ni, akhirnya dia di saat akhir dia, saat dia nak bersara tu, tumbang tu dah balik daripada bersara tu, ingat dia boleh kata buat satu kebangkitan pun, kalah lagi. Maksudnya lemah, tak ada orang yang selama-lamanya ke atas. Hebat macam mana pun kita rasa orang tak boleh sentuh kita, gangster. Tapi satu hari nanti kita akan hilang pengaruh. Kita akan hilang kekuatan yang kita sebelum ni kita rasa kita lah paling kuat. Jadi itu hakikat, semua orang akan jadi lemah. Dan juga dalam Quran sebut dha'fa wa syaibah, lemah dan berubat. Jadi ini fitrah. Tidak ada perlu malu lah dalam Islam. Sebab dalam Islam sendiri, satu, dari segi saintifik dah disebutkan sebelum ni, uban adalah salah satu tanda seorang tu dia ni berumur, dia telah menjalani satu umur yang panjang dengan sihat. Dengan sihat, maksud bukan tak pernah sakit, tapi dia ni kata ni kajian ni lah, kajian umum. Orang ni mungkin dia banyakkan daripada orang yang bila dia dah tu, dia muda, dia tua tapi dia rambut dia masih hitam, kemungkinan dia ni ada masalah lain. Jadi tu kajian. Tapi dari segi Islam ya, uban ni menandakan satu kemuliaan. Satu kemuliaan, dan uban ni adalah sesuatu yang wajar dihormati. Sekiranya dia layak dihormati lah. Sekiranya dia layak. Jadi sebab itulah dalam hadis, dalam bab-bab ni telah dijelaskan berkenaan antara disebutkan la tantifu syaiba ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam. Janganlah kamu cabut uban. Ma min muslimin yashibu syaibatan fil Islam, tidak ada orang yang beruban dalam Islam fil Islam illa kana lahu nuran yaumal qiyamah, melainkan uban itu akan menjadi cahaya. Dalam hadis lain, illa kataballahu lahu biha hasanah, siapa yang beruban di dalam uban fil Islam, Allah akan tuliskan ke atasnya biha hasanah. Dengan uban tu ada kebaikan, ada ganjaran-ganjaran kebaikan di dunia akhirat. Wa hatta anhu biha khati'ah, akan hapuskan keburukan-keburukan dengan uban dunia dan akhirat. Ataupun dalam hadis lain, man syaba syaibatan fi sabilillah, siapa yang beruban fi sabilillah, kanat lahu nura yaumal qiyamah, akan bercahaya di hari kiamat. Jadi hadis-hadis ni sebut fil Islam, fi sabilillah, sebut kan uban ni bukan semua orang uban dapat kelebihan ni. Kalau dia beruban tapi dia jenis tak sedar diri kat, buat uban lah tapi jenis joget, dia suka pergi disco juga, macam bapak Piramli tu kan, dalam cerita Piramli tu dah beruban pun nak minat joget dia. Jadi uban itu sebenarnya tak bermanfaat bagi dia, tak ada makna bagi dia. Dia tidak digolongkan dalam kelebihan yang disebutkan dalam hadis. Kalau dia beruban tu, dia fikir perkara-perkara yang antara sebab uban, sebab banyak fikir. Tapi rupanya dia ni fikir macam mana nak jatuhkan Islam. Dia ni fikir macam mana nak rompak, macam mana nak jatuhkan perniagaan orang lain, nak khianat, sampai beruban dia. Jadi orang macam ni, walaupun muka dia nampak baik ada nur, tapi hakikatnya tak ada. Dia tak apa pun kelebihan-kelebihan yang disebutkan dalam hadis. Jadi sebab itulah sepatutnya dengan uban ni tak menjadikan kita lemah, tapi dia adalah satu tanda kemuliaan. Tapi hendaklah kita pastikan kemuliaan tu berada pada jalan yang betul lah, yang mana dia adalah jalan fil Islam. Jadi larang mencabutnya. La tantifu syaib, jangan kamu cabut uban. Adapun ulama Syafi'i mengatakan bahawa larangan ni adalah kepada makruh. Tapi kata Imam Al-Baghawi dalam tafsir dia, antara ulama Syafi'i mengatakan, kalau ada fatwa Syafi'i sekalipun yang mengatakan haram, dia sesungguhnya aku bersetuju dengan pendapat ni, sebab itu adalah lebih kena dengan zahir hadis.
Tapi dia berpandangan makruh lah. Tapi dia kata kalau ada Imam Syafi'i sekalipun kata haram, aku setuju. Sebab kena dengan zahir. Namun adalah tafsiran-tafsiran yang lain kat situ. Jadi itu antara kesimpulan lah yang kita dapat simpulkan daripada bab ubat. Dan kita ada sebut berkenaan hukum di akhir bab berkenaan hukum. Kalau tak nak cabut uban tapi nak nampak handsome juga, ataupun perempuan terutamanya, wanita, isteri kita, sebab mungkinlah kita dah nampak dah 20 tahun dia beruban, jadi macam boring, muak pula. Tapi kita pun faham, bila kita nak jaga hati kita ni, kita suruh isteri kita ni berfashion sikit, fashion. Jadi boleh tak kalau kita warnakan ataupun menginaikan? Jadi boleh, boleh. Itu yang disebut boleh kalau kita nak mewarnakan, dengan syarat bukanlah warna hitam, melainkan ada sebab-sebab tertentu. Dilarang mewarnakan rambut dengan warna hitam, sebab ia jelas dalam hadis. Dia jelas disebutkan dalam hadis yang mana dikatakan, ingat ni, tak ingat, tapi matan ni tak ingat, tapi bunyi dia bukanlah di kalangan kami, Allah tidak memandang kepada kaum yang mewarnakan rambut dengan warna hitam. Saya tidak memandang di hari kiamat pada kaum yang mewarnakan rambut dengan hitam, maksud warna putih jadi hitam. Dan ada lagi hadis-hadis yang lain lah, ada hadis lain yang menandakan di sisi Syafi'iyah mewarnakan hitam hukum dia haram, melainkan atas beberapa sebab. Antara sebab disebutkan antara sebab peperangan, seperti mana dalam hadis Bukhari adalah beberapa hadis menyebutkan berkenaan boleh mewarnakan hitam atas sebab-sebab tertentu. Adapun kalau tak nak cabut, kalau tak boleh dengan warna hitam, boleh bagi kita untuk mewarnakan dengan warna yang lain. Sebab itulah kita masuk pada malam ni bab yang ke-6, babu ma jaa fi hadabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bab pada menyatakan Nabi menginaikan rambutnya ataupun mewarnakan rambutnya. Hadab boleh juga maksudnya mewarnakan rambut. Okey. Hadis yang ke-45. Akhbarni Abu Rimthah qala ataitu Nabi sallallahu alaihi wasallam mabni li faqala ibnuka haza. Daripada Abu Rimthah. Abu Rimthah ni ada dalam bab sebelum ni, bab uban. Dia ulang ni hadis ni, tapi dalam dia panjangkan sikit. Abu Rimthah, daripada Abu Rimthah qala ataitu, aku datang bertemu Nabi sallallahu alaihi wasallam ma'abnili, bersama anakku, bersama anakku. Faqala, jadi Nabi pun tanya, ibnuka haza, ini anak kamu ke? Faqultu na'am ashhadu bih, aku bersaksi, maksudnya aku mengakulah ni anakku. Qala la yajni alaika wa la tajni alaihi, kata Nabi, la yajni alaik, anak kamu ni la yajni, tidak akan boleh. Yajni ni maksudnya jenayah, anak maksud buat benda tak baik. La yajni alaika, dia tidak boleh buat benda tak baik ataupun dosa ke atas kamu. Wala tajni alaihi, dan kamu tidak boleh buat dosa ke atasnya. Apa maksudnya buat khianat ke? Jadi maksud kata Nabi ni, maksud Nabi adalah berdasarkan firman Allah SWT dalam surah Fatir. Sebenarnya dia ada 4 kali dalam Quran diulang. Dalam surah Fatir, dalam surah Al-An'am, Isra,
Az-Zumar 4 kali. Ayat wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi maksud kata Nabi ni, anak kamu ni tak boleh buat jahat ke atas kamu, dan kamu pun tak boleh buat jahat atas anak kamu. Maksud kata Nabi ni adalah wala taziru waziratun wizra ukhra. Boleh tengok dalam 44 ayat ni, 44 surah ni. Dalam surah Al-An'am ayat 164, ayat surah Isra 15, Fatir 18, Zumar 7. Maksudnya ayat tu wala taziru waziratu wizra ukhra. Maksudnya seorang itu tak akan menanggung dosa orang lain. Seseorang dia tak akan menanggung kesalahan yang orang lain buat. Contohnya dia ni buat salah, lepas tu dosa ditimpakan pada bapa dia. Tak. Tak. Jadi ibu apa takkan tanggung kesalahan anak tu. Contoh anak dia mencuri. Kecil ke, dah balik ke, belum balik ke, takkan tanggung. Takkan tanggung. Jadi adakah maksud anak ni boleh buat suka hati sebab bapa takkan disabitkan kesalahan? Tak juga. Sama lah keadaannya isteri buat jahat macam mana pun suami tak tanggung. Suami tak tanggung. Tapi mereka akan menanggung dosa kecuaian dalam hal-hal tarbiyah. Itu ulama dia, sebab tu ulama kata bukanlah wali ni ataupun suami ni dia menanggung dosa direct. Isteri ni berzina, jadi dia pun dapat dosa zina. Tak. Anak mencuri, bapa dapat dosa curi. Tak. Yang dia tanggung adalah dosa melalaikan nafkah pendidikan. Pendidikan agama ni pun nafkah. Ingat nafkah ni bagi makan, bagi pakaian je, tempat tinggal. Nafkah pendidikan pun adalah satu nafkah yang wajib. Wajib. Bukan sunat, wajib. Jadi bila mak bapak ni ataupun wali macam mak bapak dengan jaga anak perempuan ke, ayah dengan anak dia, suami dengan isteri, bila mengabaikan, dia ada kuasa, dia wali. Wali ni tugas dia apa? Dalam Quran pun sebut qu anfusakum wa ahlikum nar. Jadi selamatkan diri kamu dan ahli keluarga kamu daripada api neraka. Maksud ahli tafsir mengatakan, maksud ayat ni adalah menjaga keluarga tu dengan cara menasihati mereka. Tu cara, tu maksud dia. Maksud dia adalah kita ni bagi didikan kepada ahli keluarga. Bila kita cuaikan, tak didik isteri, anak perempuan free hand, tak tegur langsung. Dia nak ikut ke tak nak ikut tu bila kita dah tegur, dia nak ikut ke tak nak ikut tu adalah terpundak pada dia. Tapi bila kita tak tegur, kita tak tegur, kita bagi alasan, kalau cakap pun tak guna. Ataupun kita bagi alasan, dia ni dah belajar surah agama, faham. Anak kita pakai surah pendek, lelaki, surah pendek macam spender. Kita tak apalah, budak-budak sekarang bagi alasan-alasan macam ni, kita akan menanggung dosa. Sebab apa? Sebab tidak menasihati ataupun kegagalan dalam tarbiyah. Tarbiyah tahu wajib tutup, bukan sunat, tutup wajib. Lain anak kita ni mazhab ada, saya ikut mazhab lain bapa. Tanya dia mazhab apa? Tak tahu. Kalau tanya budak yang tak pakai so pendek, tanya mazhab apa, tak tahu. Tapi pandai pula cakap mazhab lain ustaz. Bijak tapi tak bertempat. Jadi kalau sengaja diabaikan, maka dia termasuk golongan yang menyembunyikan ilmu. Ataupun disebutkan dalam hadis, disebutkan barang siapa yang mansuila an ilmin, siapa yang ditanyakan akan sesuatu ataupun menyampaikan sesuatu yang salah, fakatamahu, dia menyembunyikan ataupun menyampaikan satu yang salah, maka uljimahullah bilijaman minan nar yaumal qiyamah, dia akan diseksa di hari kiamat. Khusus untuk balasan menyembunyikan ilmu dia.
Jadi sampaikan ilmu ni bukan kerja ustaz, tapi kerja kita semua. Wali, mak bapak, abang pada adik. Bapak tak ada, ya, ada abang. Abang tu lah jadi wali. Bukan bila dah nak nikah jadi wali. Tegur tu, tegur. Ni sebab tak ada bapak, keluarga pun jadi cacah merbah. Padahal ada orang lelaki dalam rumah. Okay, jadi kata Nabi, anak ni bapak tak bagi kesan pada anak, anak tak bagi kesan pada bapak. Kamu tak tanggung dosa dia, dia pun tak tanggung dosa kamu. Tapi menanggung dosa, ya, disebut sini adalah dosa tarbiyah. Qala wa ra'aitu syaiba ahmar, dan aku melihat oleh aku asyaiba akan uban Nabi ni ahmar, pada waktu itu merah. Merah. Jadi ada setengah ulama katakan merah dalam hadis ni, pertama inai. Ada pandangan yang kedua katakan merah ni adalah disebabkan cahaya matahari. Sebab rambut putih bila kena cahaya matahari dia ada warna dia. Warna perang sikit. Qala Abu Isa hadza ahsanu syai'un ruya fi hadzal babi fa afsar. Ini adalah terlebih baik bagi sesuatu hadis yang mana li'annal riwayatis sahihah, kerana riwayat sahih berkenaan Nabi SAW lam yablugh syaib, berkenaan Nabi ni tak banyak mewarnakan ubannya, tak banyak hadis yang Nabi warnakan uban ni, tak banyak. Kata Imam Tirmizi, dia kata ni adalah satu contoh, satu dalil yang katakan Nabi mewarnakan uban ni. Jadi kenapa kalau dalam hadis uban sebelum ni disebutkan, Sayyidina Anas kata Nabi tak warnakan uban dia, tiba dalam hadis ni pula Nabi warnakan uban dia. Apa tujuan Imam Tirmizi sebenarnya? Jadi sebenarnya Imam Tirmizi masukkan hadis ni dalam bab ni, tujuan kata-kata dia tadi nak katakan bahawa ada pendapat lain sebenarnya. Ada ulama, ada sahabat kata dia nampak Nabi beruban. Ada sahabat kata dia tak pernah nampak Nabi beruban. Tapi dua-dua hadis sahih. Macam mana ni? Jadi sahabat yang kata dia tak nampak Nabi pernah beruban, bila dia dengar hadis yang bagi tahu Nabi warna merah ni, rambut warna merah, mereka menafsirkan yang itu adalah merah disebabkan cahaya matahari, biasan cahaya matahari. Sebab tu datang penafsiran-penafsiran lain. Jadi persoalan kat sini, sebenarnya Nabi pernah beruban ataupun tak, khilaf. Tapi yang paling penting, Nabi SAW tak pernah melarang para sahabat dia untuk mewarnakan rambut dia, tak pernah. Jadi sebenarnya mewarnakan rambut ni boleh lah. Warna rambut boleh, tak ada masalah. Nak warnakan uban tak ada masalah. Kalau suami suruh isteri dia warnakan rambut, wajib ikut. Wajib. Dia daripada harus tu, sunat tu jadi wajib sebab arahan suami. Okay, hadis yang lain. An Usman bin Mauhab qala su'ila Abu Hurairah hal hadaba Rasulullah SAW, qala na'am. Ditanyakan kepada Abu Hurairah, adakah Nabi pernah mewarnakan rambutnya? Qala na'am. Jadi ini menjelaskan bahawa ada pandangan kata boleh Nabi buat, ada pandangan kata Nabi tak buat. Okay. Hadis yang lain disebutkan an Jahzamah imraati Bashir bin Khasasiyah qalat ana ra'aitu Rasulullah SAW yakhruju min baiti yanfudu ra'sah. Okay, sahabat Nabi ni Jahdamah, isteri kepada Bashir bin Khasasiyah, melihat Nabi keluar daripada rumah dia yang fudu ra'sah, rambut basah. Kalau dia salah, dan Nabi baru lepas mandi waktu tu. Yang hadis ni jadi isu berapa bulan lepas lah, Nabi baru lepas mandi ni. Jadi orang kata Nabi ni nafsu melonjak tengok orang perempuan. Jadi cara ulasan hadis kena beradab lah. Nabi pun ada kata nafsu melonjak kat tengok orang perempuan. Nak ulas apa-apa hadis pun jaga adab.
Nabi basah rambutnya sebab apa? Baru lepas mandi. Bi ra'sihi rad'un min hinna, dengan ada sedikit kesan-kesan warna merah. Atau qala rad'un, ataupun kesan daripada lumuran, lumuran inai. Syakku fi hadzal syai'. Ada syak dalam hadis ni. Okay, dan hadis yang terakhir dalam bab ni, an Anasin qala ra'aitu sya'ra Rasulullah SAW mahduban. Aku melihat rambut Nabi ni diinai. Qala Hamad wa akhbarna Abdullah bin Muhammad bin Uqail qala ra'aitu sya'ra Rasulullah SAW inda Anas bin Malik mahduban. Okay. Daripada hadis Anas, Sayyidina Anas mengatakan bahawa daripada seorang tabi'in Abdullah bin Uqail mengatakan, aku melihat rambut pada Sayyidina Anas tu, rambut pada tangan Nabi ni, tangan Anas ni ada rambut. Rambut tu adalah rambut Nabi SAW mahduban, dalam keadaan diinai. Ni pun ada tafsiran dia. Tapi kita tak dapat, sebab ulasan panjang. Kita akan sambunglah pada pertemuan yang akan datang, insya-Allah. Tapi habislah hadis untuk bab ni. Jadi mudah-mudahan dia memberi pencerahan kita berkenaan bab menginaikan rambut. Allah alam, aku liqouli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.